Duduk lah. Yang punya berapa ni? Belum. Kejar tu. Dia perlu ni. Mama. Iya, Jo. Kasih. Ini semua sini. Tali, salah lagi. Keluarahan. Baik. Yang ini nak bagi dia pergi. Semua. Di rumah saya ada tangan. No, topol lambat nak. Baju ayak banyak lah. Mana? Itu. Situ tempat tu. Boleh pobat tu. Itu banyak ni. Oh, marau. Utang ni ya. Tapi lah tu. Jangan tapi ya balik dulu tu ah. Oh. Dia dah lipat. Lah ni. Tu, lipat dia.
Ali. Tak pasang. Tak boleh video. Tak pasang. Tak masak. Juk. Okey, lah depa kata bagi duduk. Duduk. Arahan duduk. Daripada tarbiyah ruhiyah hinggalah kepada tarbiyah jismaniyah. Amalan yang seperti ini di dalam gerakan Islam bagi mereka yang berada di negeri yang berbukit seperti di Afghanistan, mereka senantiasa melakukan riyadhah ataupun disebut juga sebagai latihan jismani ataupun physical exercise ataupun physical training. Semuanya ini adalah tuntutan daripada gerakan dakwah kita untuk mengajak seramai mungkin rakyat yang ada di dalam negara kita ini supaya memperhambakan diri kepada Allah ataupun mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam usaha untuk menyeru dan mengajak mereka perlu ada satu pakatan. Walaupun disebut di dalamnya organisasi Waltakun Minkum Ummati Yad'una Ilal Khair, maka yang dikehendaki di situ adalah dalam konteks kita di Malaysia ini adalah organisasi. Organisasi kita ini adalah tuntutan daripada ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Apakah ayat yang menyeru dan mengajak kita supaya kita berada di dalam satu perkumpulan ini? Dari surah Maidah, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Ayat ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, barang sesiapa yang berpaling tadah daripada ajaran agamanya, mayartadda minkum an dini, fasawfa ya'tillah, nescaya Allah akan mendatangkan
biqaumin, dengan satu kaum. Saya ambil terjemahan yang paling mudah dalam kitab Izilal. Maksud satu kaum ini dalam konteks negara hari ini adalah satu organisasi. Di Malaysia ini dan juga di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, termasuk Filipina, termasuk Brunei, termasuk Singapura, yang mempunyai gerakan yang tersusun rapi, dia punya tanzim dia ialah PAS. PAS ini di peringkat awalnya ialah Persatuan Islam Semelaya. Sebaik saja Hizbul Muslimin diharamkan pada tahun 48 dan almarhum Ustaz Abu Bakar Bakhir ditangkap di Madrasah Nuriyah Sungai Udang Melaka, dibawa ke Batu Gajah sebagai tahanan politik, dan Hizbul Muslimin diharamkan. Walaupun Hizbul Muslimin itu diharamkan, tetapi penjajah tak berjaya nak mengharamkan semangat Hizbul Muslimin yang ada dalam lubuk hati setiap umat Islam yang berjuang atas nama Islam pada waktu itu. Akhirnya, pada tahun 1951, selepas daripada perjumpaan dalam satu kongres UMNO, di mana ulama-ulama yang ada dalam UMNO berhajat untuk menubuhkan satu sayap yang bernama Dewan Ulama di dalam UMNO, oleh kerana semangat perlembagaan UMNO tidak ada Islam, berjuang untuk menurut lunas demokrasi, untuk menghasilkan cita-cita kebangsaan, maka cadangan untuk menubuhkan Dewan Ulama itu ditolak. Maka ulama-ulama yang mencadangkan itu keluar daripada UMNO, mesyuarat di rumah UMNO di Bagan. Lah ni hotel. Hotel apa ke? Beli enggak? Duduk sebelah dengan rumah papan. Dekat padang yang kita buat sambutan Merdeka tu. Sebelah tu. Jadi mesyuarat tu membuat keputusan bahawa kita akan tubuhkan satu organisasi, nama dia Persatuan Islam Semelaya. Ambil huruf persatuan, huruf Fa, ambil Islam, huruf Alif, Semelaya ambil Sin, maka jadilah PAS, Fa, Alif, Sin. Untuk maklumat semua, yang memberi nama Persatuan Islam Semelaya dan juga meringkas dengan nama PAS ialah almarhum Ustaz Osman Hamzah daripada Semangui. Penulis kita punya sijil daripada mula sampai dia mati. Lepas dia mati, tukar oleh dialah yang tulis sijil PAS, Ustaz Osman Hamzah. Daripada tu, selepas daripada ditubuh PAS ni, maka lahirlah kata-kata Fa Alif Sin itu pasal UMNO silap. UMNO tolak Dewan Ulama, maka tertubuhnya PAS. Tak betul dalam mesyuarat tu. Belum pun lagi di mesyuarat di Masliah. Mesyuarat yang pertama tu kita sebut nama PAS ni ambil dari Persatuan Islam Semelaya dan tertubuh, kemudian ringkasnya PAS. PAS ni ialah pasal UMNO silap. Silap tolak Dewan Ulama, maka tertubuhnya PAS. Maka ramai-ramai pakat menyertai PAS. Kecuali Dr. Bahnuddin. Dr. Bahnuddin tak masuk PAS. Dr. Bahnuddin masuk PAS selepas daripada pilihan raya 1955. Lepas 55, pilihan raya 1959, Dr. Bahnuddin masuk PAS 1958. Jangan silap tak kata setengah kata Ustaz Dr. Bahnuddin masuk awal tak. Yang masuk awal Zulkifli Muhammad. Dr. Bahnuddin nak pilihan 59, 58 dia pergi ceramah di Relau. Dia ceramah di Relau, kira sekali dengan orang bawa speaker apa semua, ada 13 orang. Orang Relau ni kalau tak silap ada 2 orang yang pergi dengar. Tapi dia bercakap 2 jam. 2 jam dia cakap. Dia kata, walaupun tuan-tuan yang duduk di rumah ni boleh dengar suara saya melalui alat pengeras suara, hari ni tuan-tuan tolak kami PAS. Satu hari nanti tuan-tuan akan kasih kepada PAS dan tuan-tuan akan berjuang dengan PAS, dan mungkin di tempat tuan-tuan ni PAS akan menang sungguh terlepas. Di situ lah. Sedangkan saya lahir tahun 58, umur 7 tahun, umur darjah 1. Dia pergi, saya ikut serta dengan ayah saya pergi sama. Cuma waktu tu tak bawa ni. Dulu dialah ceramah,
dialah bawa speaker, dialah bawa bateri. Dan ceramah yang kedua kita buat di kampung Setali. Kampung Setali. Cakap Ulu tuan tu. Bila kita mula ceramah, dia lepas lembu sekanak. Lari ke tempat kita ceramah tu, habis. Dia apa nama? Waya-waya yang kita pasang speaker tu jatuh habis. Tak apalah, selesai jatuh buah kita berceramah tak pakai suara. Nak balik dia tebang pokok. Tebang gomtah. Benda tu boleh duduk depan. Boleh tengok-tengok. Pokok getah melentang jalan. Boleh buang. Kita tak kena buang. Lepas boleh buang, barulah kita jalan. Ini sejarah perjuangan kita di Kulim Merak Baru. Untuk maklumat, Persatuan Islam Semelaya ni, yang kata PAS, di Kulim Merak Baru ditubuhkan pada tahun 1952. Dalam mesyuarat yang pertama, Tok Wan saya pergi. Mahmud bin Ahmad, Tok Wan saya. Sama dengan Ustaz Ghazali Najib. Dia pergi. Saleh Haji Muhammad, adik pada Ustaz Ghazali yang hadir. Kemudian mesyuarat yang pertama ialah di Masriah. Tertubuhnya Persatuan Islam Semelaya 21 hari bulan Zulqa'edah tahun 1370 Hijrah. Hasan Razak lahir 7 Ramadan 1370 Hijrah. Hasan Razak tua sikit ya. Dia bulan Zulqa'edah, bulan berapa? Ataupun bulan haji ataupun bulan haram. Saya lahir bulan Ramadan. 7 Ramadan, kemudian 21 hari bulan Zulqa'edah. Bersamaan 23 Ogos 1951. Sedangkan saya lahir 28 hari bulan 7 1951. Mana umur saya dengan umur Persatuan Islam Semelaya sama. Oleh kerana itu, kita yang berjuang bukan ada apa-apa kepentingan. Tujuan kita hanya nak mengangkat martabat Islam. Ajak orang ramai berada dalam satu perkumpulan nama dia Persatuan Islam Semelaya pada waktu itu untuk kita kembalikan kuasa pemerintahan yang berada di tangan penjajah kembali kepada tangan kita orang Melayu yang beragama Islam, meletakkan Islam sebagai asas kepada pemerintahan. Islam bukan lagi diperintah tapi Islam yang memerintah. Itu tujuan dan matlamat kita tubuh parti Islam pada waktu itu. Saya kerap dengar ceramah Ustaz Osman Hamzah, Ustaz Abu Bakar Hamzah, Ustaz Baharudin Latif pada waktu, dan di rumah saya tu menjadi sopan markas di rumah Sungai Tengah depan masjid. Tahun 1963 kita tubuh cawangan Sungai Tengah. Saya masih ingat lagi yang rasmi cawangan tersebut ialah Ustaz Abu Bakar Umar. Yang kata Datuk Abu Bakar Umar tu, dialah yang pergi rasmi. Dan mulalah pergerakan di Kulim Merak Baru ni, kita tengok orang kata rancak terutama sekali di Lubuk Buntar dan juga Matang Simpur. Dua cawangan ni cukup hebat. Tak ada siapa boleh tanding dua cawangan ni. Sebut kata kita nak buat program sama ada di Matang Simpur ataupun di Lubuk Buntar. Lubuk Buntar tu termasuk Bukit Eping. Tapi pejabat dia dalam tengah-tengah pekan Lubuk Buntar di tingkat atas. Saya masih ingat lagi. Itu di antara yang kita berjaya di sini. Dan kita harap kita dapat gembelingkan kembali tenaga kita untuk sama-sama. Kalau dulu kita nak tolak penjajah, lah kita nak tolak perlembagaan penjajah, kembali semula supaya kita dapat memerintah baik di negeri ini atau negara ini, tolak ajaran sekular, pilih Islam. Maka kita junjung Islam, kita bekerja kerana Islam, kita bekerja kerana Allah, bukan kita bekerja kerana adik-beradik ataupun kita bekerja kerana parti kita. Kita bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah siapa-siapa yang tolong agama Allah, in tansurullah yansurkum. Nescaya Allah akan menolong kamu. Itu syarat. Syarat tu tolong dulu agama Allah. Yansurkum fi'il jawab. Dia jawab balik pada syarat tadi. Nescaya Allah akan tolong kita. Yakin kita tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Segala masalah yang ada pada kita, Allah akan bantu dia. Dia akan buang semua masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka segala jalan buntuan ini akan diberi laluan keluar oleh Allah untuk kita supaya kita dapat teruskan perjuangan kita, sama ada perjuangan di tempat kita sendiri di Kulim Merak Baru atau dalam negeri Kedah ataupun dalam Malaysia ini, ataupun satu hari nanti kita terpaksa keluar daripada Malaysia apabila kita dah jadi sebuah negara Islam. Kita kena keluar daripada Malaysia, melebarkan pengaruh kita dan melebarkan wilayah kita, insya-Allah. Itu kadar yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendatangkan manfaat dan faedah kepada kita bersama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allah.